Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang bersaudara tuan pengurusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati tuan timbalan pengurusi masjid, warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya tangguhkan dulu pembacaan kitab Aqidatul Najin. Untuk saya bacakan sebuah kitab yang bernama Sabilul Muhtadin. Minta maaf, tulisannya dah hilang. Saya geser dengan kitab lain, hilang tulisan. Kitab Sabilul Muhtadin li tafaqquhu fi amri din. Kitab Melayu, tulisan Jawi lah. Tulisan tak ada perenggan, tak ada titik, koma pun tak ada. Straight je kan. Baik. Kitab ini karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjarmasin. Secara ringkas, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini belajar di Mekah selama lebih kurang 23 tahun. Pada depan kitab tu ada dia punya latar belakang ataupun pembuatan kitab ni kan. Jadi setelah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari belajar di Mekah selama 23 tahun, gurunya di Mekah menyuruh agar atau mencadangkan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari balik ke tanah air untuk disampaikan apa yang telah dipelajari dahulu. Tapi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini dia nak sambung lagi belajar. Kalau 23 tahun nak panggil apa Kalau saya kemarin ambil ijazah sarjana muda 3 tahun. Kalau 4 tahun tu ambil akaun, pendidikan pun 4 tahun kan. Pendidikan. Kan? Kalau ambil perubatan 5 tahun ke 6 tahun itulah kan. Kemudian kalau sambung lagi master 2 tahun, sambung lagi PhD filosofi doktorat itu berapa tahun. Campur-campur tolak bahki lebih kurang 10 tahun ada. Tak sampai tak sampai. 3 tambah 2 5. Lebih kurang 6 ke 7 tahun lah. Kalau sambung lagi lepas PhD sambung Profesor Madya sambung. Katalah berapa tahun, katalah setahun kan. Tadi dah 7 tambah 8 contohlah 8. Profesor Madya kan naik lagi profesor 9 tahun. Lepas profesor lagi tak ada, paling tinggi Profesor Emeritus. Dah tes gitu, dah paling tinggi lah tu. Sampai tes tu kan. Dah meletus dia punya otak itu kan, diperah habis. Profesor Emeritus itu paling tinggi kalau bidang akademik, belajar kat universiti kat seluruh dunia tu. Profesor Emeritus tu paling tinggi lah, dah tak boleh sambung lagi lah. Dah tak ada atas lagi lah. Nak sambung belajar lagi, belajar bidang lain, ambil bidang lain pula. Jadi lebih kurang 10 tahun lah, 11 tahun ke, katalah berbelas tahun. Contoh Profesor Emeritus yang saya ingat yang masyhur Ku-Kei Kim. Profesor Emeritus Ku-Kei Kim. Orang Cina Ustaz, yang Melayu tak. Itu yang saya teringat. Pasal dia selalu keluar TV, pasal sejarah, pasal kenegaraan kan. Profesor Emeritus Ku-Kei Kim. Baik. Kalau dah 23 tahun ni nak panggil apa tak tahulah.
Bukan belas tahun, puluh tahun orang kata menaun kat Mekah. Nak belajar lagi, tapi gurunya kata tak apalah, awak balik dulu, ada rezeki mau panjang, sambung lagi belajar ya. Bila balik ke Banjarmasin, raja atau sultan pada ketika itu minta supaya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini mengarang satu kitab. Bukan mengarang tu buat karangan idea sendiri, tidaklah. Maknanya apa yang dah dipelajari 23 tahun tu, cuba buat satu kitab Melayu. Sebab dia belajar kitab Arab semua ke Mekah. Buat satu kitab Melayu, tulisan Jawi yang rakyat Banjarmasin boleh faham. Itu sebab kadang-kadang bahasa dia ada bahasa Banjar. Ada satu dua perkataan tu, perkataan tu bahasa Banjar. Kita tengok kamus Banjar, apa makna dia ni kan. Jadi dibuatkan. Maka taatlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menghasilkan sebuah kitab sampai pada bab, dia bab fikih. Sultan tu suruh buat bab fikih. Bab fikih ni pecah 5. Ibadat, nakahat, muamalat, jinayat, faraid. Jadi takdir Allah sampai pada bab fikih, pada bab ibadat. Pada bab ibadat sampai pada akikah, sembelihan akikah, kemudian makan, bab halal haram makanan. Maka dah takdir Allah Ta'ala, dia dijemput ilahi. Maknanya habis bab ibadat, tak sempat sambung muamalat, nakahat, jinayat, faraid, dia telah dipanggil oleh ilahi. Maka terhasillah 2 juzuk sahaja tentang ibadat. Pun begitu, walaupun dia 2 juzuk sahaja dan bab ibadat sahaja, tapi diakui di alam Melayu, inilah kitab Melayu paling besar bab fikih. Besar tu bukan sebab saiznya ataupun tebalnya. Tebal pun boleh kira juga lah. Perincian dia tu, perbahasan dia tu sangat teliti, sangat perinci, sangat detail lah. Sangat panjang dalam satu-satu bab. Setakat ni lah. Kemudian keistimewaan kitab ini lagi, walaupun dia kitab Melayu, namun ambilannya daripada kitab-kitab Arab yang besar-besar. Yang banyak diambil kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Kitab Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar dan kitab Nihayah bagi Syekh Romli. Itu 2 kitab besar dalam mazhab Syafi'i, kitab Arab. Kalau tuan-tuan ataupun saudara mara, tuan-tuan, jiran-jiran ataupun kawan-kawan yang ada belajar di madrasah, pondok atau pesantren, sebut Tuhfah Nihayah, memang dikenali lah, masyhur. Kalau dia apa Tuhfah, apa ni Nihayah, apa tu? Itu mungkin dia tak belajar lah. Maksudnya dia bukan orang yang belajar di pondok atau madrasah atau pesantren, dan tidak mengambil tahu lah tentang kitab-kitab di pondok, madrasah, pesantren. Tapi kalau belajar betul, disebut Tuhfah Nihayah, itu memang kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Baik, jadi secara ringkas saya nak bacakan satu bab yang ada kaitan lah dengan isu semasa yang kita ada buat, iaitu tentang Palestin, iaitu tentang doa kunut nazilah yang kita buat. Walaupun kita terdapat sumbangkan tenaga, harta yang banyak, sekurang-kurangnya adalah doa yang kita kirimkan. Baik, jadi saya bacakan keseluruhan tentang bab kunut pada juzuk yang pertama, ke surat 212, 12 baris dari pihak bawah. Tuan-tuan ada boleh semak sama. Dan sunat kemudian daripada zikir iktidal, iaitu hingga min syai'in ba'. Salah satu zikir selepas iktidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sambung, sunat sambung, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Sunatlah, tak baca pun tak apa. Dan sunat kemudian daripada zikir iktidal, iaitu hingga min syai'in ba', membaca kunut. Sunat baca kunut bila di dalam iktidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh.
sunat, maknanya tak wajib. Kalau sengaja ditinggalkan pun tak batal sembahyang, cuma tak sempurnalah. Dan hasil sunat kunut, dapat pahala kunut dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada di dalamnya doa. Kalau satu orang katalah dia tak hafal lagi doa kunut, orang Muslim Islam contohnya, ataupun budak baru balik, tapi dia lupa baca doa kunut tu, bacaannya dia lupa, boleh dia baca satu ayat daripada Quran yang ada di dalamnya doa. Contoh paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran tu. Ataupun ada juga doa Rabbana atina wa hayyi lana min amrina rasyada, pun ada juga. Macam-macam lah dalam ayat Quran tu, macam-macam doa. Atau yang menyerupai doa seperti akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, contoh. Boleh. Itu paling kurang, minimum. Diterangkan minimum paling kurang. Jika dikosotnya akan dia kunut, tiada qiraatul Quran, tapi niatnya niat baca kunut, walaupun dia ayat Quran tapi niat nak baca kunut. Jangan niat baca Quran. Kenapa? Kerana makruh membaca Quran pada lain daripada qiyam, lain daripada berdiri. Selepas Fatihah tu sunat baca Al-Quran. Selain waktu itu makruh baca Al-Quran. Dan hasil pula dapat pahala kunut itu dengan doa yang semata-mata. Boleh juga yang doa yang bukan ayat Quran, doa kita karang sendiri tapi bahasa Arab lah, yang bahasa Melayu pula. Jadi imam pula, Sami Allahu hamidah Rabbana lakal hamd, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah aku nak ni, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah tu bahasa Arab lagi. Ya Allah tunaikanlah, tunaikanlah bahasa Melayu tak boleh. Batal sembahyang. Baik, bahasa Arab, doa yang semata-mata. Dan jika ada doa itu tiada maksur sekalipun, walaupun tadi bukan ayat Quran dan bukan hadis. Maksur tu kesan, tiada hadisnya, boleh. Tapi syarat, jika ta'alluq ia dengan pekerjaan akhirat, mesti doa itu berkaitan akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami, masukkanlah kami dalam syurga contohnya kan, tapi bahasa Arab lah. Allahumma inna nas'alukal jannah, contoh kan. Tapi itu pun rasanya ada hadisnya tu kan. Doa lain lah yang akhirat lah, maka hanyalah boleh. Atau serta pekerjaan dunia, ataupun nak minta pekerjaan dunia tapi kena serta dengan akhirat. Tetapi kunut yang afdal dan baik tadi itu kunut yang paling ringkas, paling minimum. Kunut yang afdal, yang paling baik, yang paling utama, iaitu yang warid, yang datang hadis daripada Nabi SAW, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Nun mati bertemu tak, ada ikhfa dengan fi man tawallait. Fi man MEN, tak ada lengung langsung kan. Wa tawallani fi man tawallait, mantul punya nun ni kan. Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah lafaz kunut yang warid, yang ada hadis daripada Nabi SAW pada riwayat Baihaqi. Imam Baihaqi riwayatkan. Dan sunat bagi imam membawa kunut dengan lafaz jamak. Jadi seperti dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait hingga akhirnya. Kalau kita jadi imam, sunat ditukarlah Allahumma hdini kepada Allahumma hdina. Kenapa? Kerana sah hadis yang pada menegahkan imam daripada menentukan dirinya dengan doa. Ada hadis yang menegahkan imam baca doa untuk diri sendiri.
seperti dibacanya dengan lafaz ifrad. Baca untuk Allah mahdini tu lah, lafaz sendiri, ifrad tu sendiri, maka itu makruh. Apa hukumnya? Makruh, taklah haram. Kalau dah kata apa, dua orang contoh kan, kau imam, aku tak pandai Allah Madinah lah, itu boleh, itu contoh. Contoh boleh pula. Tak apa, Allah Madini pun tak apa, boleh, makruh saja. Oh ya ke? Yang tahu tak nak pula ke depan. Dia tahu hukum makruh, dia tak nak ke depan lah. Contoh. Dan seperti kunut tiap-tiap zikir dan doa yang lain di dalam sembahyang, sama macam kunut, zikir dan doa yang lain. Maka disunatkannya bagi imam membawa dengan lafaz jamak. Baca apa untuk ramai, melainkan doa yang warid. Ada hadis daripada Nabi SAW bahawasanya dia membawa akan dia dengan lafaz ifrad, bacaan untuk diri sendiri. Padahal ia imam, maka hendaklah dibawa akan dia dengan lafaz ifrad, kerana mengikut bagi yang warid itu, iaitu contoh Rabbi firli warhamni, hingga akhirnya di dalam duduk antara dua sujud. Kalau itu memang disuruh baca untuk sendiri, tak payah. Imam kena Allah bighfir lana warhamna, tak payah. Dan seperti Allahumma naqni, Allahumma ghsilni, ini saya tak tahu doa dibaca ketika berdiri, tapi dalam sembahyang lah. Itu pun bacaan untuk diri sendiri. Dan seperti Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, hingga akhirnya. Sunat selepas tahiyat akhir ini, kemudian daripada tasyahud yang akhir. Selepas tahiyat akhir, sebelum beri salam, sunat baca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Sunat baca macam tu. Jadi kalau jadi imam pun Allahumma ighfirli juga, tak perlu Allahumma ighfir lana. Tapi ini jangan imam aja yang belajar, makmum pun kena belajar. Kalau tak nanti dah makmumnya dah fil alamin innaka hamidum majid, tunggu imam tak bagi salam, imam baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu kan. Kang ada kan muda-muda kan. Dia batuk lah, macam-macam, dan bagi signal ke imamnya kan. Dah habis dah tengok apa tasyahud akhir, ni baca apa lagi imam. Contoh kan. Kat sini lah tempat lain Jadi imam belajar, makmum pun kena belajar, barulah kena. Adapun tegah Nabi akan imam daripada menentukan dirinya dengan doa, maka tempatnya itu pada doa yang tiada maksur, yang tiada hadis, tiada kesan, tiada hadis daripada Nabi SAW. Inilah hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar, yang dikeluarkanlah pendapatnya oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Disebutkan rujukan kitabnya. Katanya sekira-kira dibawa imam akan doa yang tiada maksur, tiada hadis, dimakruhkan baginya membawa dengan lafaz ifrad sendiri, dan inilah tempat menanggungkan tegah yang tersebut itu. Dan sekira-kira dibawanya akan doa yang maksur, ada hadis daripada Nabi SAW, hendaklah diikutnya lafaz yang maksur itu. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, hasilnya dan sunat bagi sembahyang seorang diri dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang, bahawa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyiduna Umar. Jadi yang tadi Allah Mahdini itu namanya kunut apa? Kunut Nabi. Tapi kita dah biasa sebut kunut subuh. Tak apalah, dari segi istilah aja. Istilah dekat situ. Kemudian sunat imam kalau makmumnya redha baca kunut Sayyidina Umar. Apa dia? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk
Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Telah meriwayatkan akan dia Baihaqi dengan seumpama yang demikian itu daripada fi'il perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini namanya kunut Sayyidina Umar. Kita kadang-kadang kita panggil kunut nazilah. Asalnya kunut Sayyidina Umar. Maka apabila dihimpunkan antara dua kunut, kalau kita nak baca dua-dua kunut, maka sunat mendahulukan yang pertama. Kita dahulukan kunut Nabi lah tadi, Allahumma hdini. Kenapa? Kerana sabit ia, tetap ia ataupun berkaitan ia daripada Nabi SAW. Dan jika dikehendaki membawa dengan salah suatu daripada keduanya, kalau nak bawa satu sahaja, nak baca satu sahaja, maka hendaklah dibawanya kunut yang pertama, Allahumma hdini tadi. Kenapa? Kerana illah, sebab ataupun alasan yang tersebut itu sama macam sebab tadi. Itu adalah kunut daripada Nabi SAW. Dan sunat kemudian daripada kunut itu, kalau baca kunut Sayyidina Umar, taklah berdosa, dan tidaklah batal sembahyang, tidak. Ini cerita afdal lah. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya, seperti diucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan sunat pada sekalian kunut dan pada selawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain, kerana mengikut bagi fi'il perbuatan Nabi SAW. Telah meriwayatkan akan dia Hakim. Hadis tadah tangan ketika doa tu hadis Hakim. Ini diriwayatkan oleh Hakim. Bersalahan dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada tasyahud yang tadi tu, Allahumma ighfir lima qaddamtu tu, selepas tasyahud akhir sebelum disalam. Maka tiada disunatkan pada keduanya mengangkat kedua tangan. Doa iftitah tak payahlah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Doa tentang doa tak payah, tak disuruh. Yang tak disuruh jangan dibuat. Orang jangan kata atik-atik oi. Dia kata ni orang tuak orang kubu. Sing orang-orang weh dah. Apa Pak Ustaz? Tanyalah jauh. Dulu dengar masa arwah Nyai masih hidup je. Sekarang dah tak dengar sangat. Ibu saya pun dah cakap Melayu dan tak cakap Jawa sangat kan. Ada apa nama ni dekat Taman Desa Jaya tu, kuliah kat situ, baru mula ramai Jawa situ. Wah, bila cakap Jawa sekitar kuliah, lepas kuliah tu apa lagi lah, masing-masing yang Jawa, wah, masing-masing cakap. Wah, saya pun layankan je lah yang saya ingat lah. Yang tak ingat, minta maaf, dah lama tak cakap Jawa. Rupanya dia orang pun dah lama tak cakap Jawa juga. Jadi bila ustaz ni cakap Jawa, wah, masing-masing mengeluarkan balik bahasa-bahasa Jermannya tu kan. Wah. Baik. Jadi doa iftitah dan doa lepas tasyahud akhir sebelum disalam tak perlu angkat tangan, tak sunat angkat tangan. Kerana bahawasanya tangan ada baginya wazifah amalan lain dalam doa iftitah dan doa tasyahud, iaitu doa iftitah tangan sunat diletakkan bawah dada atas pusat. Manakala masa tasyahud tu tangan sunat letak pada lutut tu, Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa menadahkan dua tapak tangannya ke langit. Tapak tangan yang putih ni lah, jika minta doa ia dengan menghasilkan sesuatu. Ya Allah, tunaikanlah sekian-sekian, kan, minta sesuatu. Dan menadahkan dua belakang tangannya yang coklat ni, dua belakang tangannya ke langit, terungkuplah. Jika minta doa ia dengan menolakkan sesuatu, menolak bala. Ustaz, kalau saya tak tahu Ustaz, mana yang satu yang menghasilkan sesuatu, mana satu yang menolak bala, saya gini, boleh tak Ustaz? Tak payah. Itu dah main-main nama ni. Uruk no, apa nama ni, perilaku dia begitu. Ada, kalau tak tahu dah gini aja. Kalau imam buat gini, kata orang nampak, ikut. Kalau tak nampak dah dia begini aja dah, tak apa.
Cuma kalau ada yang buat begini, dalil ni ada dalam kitab ya. Dan tiada sunat kemudian daripada kunut menyapukan dua tapak tangan kepada muka dan kepada yang lainnya. Tak sunat, sapu muka pun tak sunat, sapu badan pun tak sunat. Yang sapu muka tu doa selepas sembahyang tu, tu sunat sapu muka. Kalau doa seluruh badan, sapu seluruh badan, itu doa baca 3 surah Kun, hembus pada tapak tangan, sapu seluruh badan, itu sebelum tidur. Itu ada. Lepas doa kunut ni tak payah, kerana ketiadaan warid, tiada hadis lah. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan, menguatkan suara membaca kunut, sama ada pada sembahyang adaan tunai ataupun pada sembahyang qadaan. Maknanya kitab ni sebut orang sembahyang berjemaah ni bukan sembahyang tunai je, sembahyang qada berjemaah boleh. Ada aku nak sembahyang subuh qada ni, kau ada sembahyang subuh nak qada tak? Ada, jom kita berjemaah. Tak perlulah Imam Zainuddin tanya, sini jemaah ada tak sembahyang qada, tak payahlah. Masing-masing lah kan, yang berdua ke apa ke dengan kawan-kawan. Jadi sunat juga nyaringkan suara. Ni ada satu solli fardhu subhi raka'ataini qada'an imaman. Jadi imam, yang makmuman, dan tak Allahu akbar kan. Kerana mengikut bagi fi'il Nabi SAW, baca kunut kuat itu mengikut perbuatan Nabi SAW. Bersalahan bagi yang lain daripada doa kunut, daripada segala doa yang di dalam sembahyang, maka tiada sunat bagi imam menyaringkan dia kerana ketiadaan warid, tiada hadis. Macam tadi lah, doa duduk antara dua sujud Rabbi firli tak perlu kuat. Kata Mawardi, Imam Mawardi, hendaklah nyaring imam dengan kunut itu terkurang daripada nyaringnya dengan membaca Fatihah. Kalau boleh lah, kalau Fatihah kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, perlahan sikit. Tapi kalau dah memang peti suaranya kuat, macam ada kenalan saya masa duduk lagi perdana dulu, panjang lagi perdana, ada kenal seorang pakcik ni lah. Dia memang peti suara dia besar. Dia kalau bisik pun, bisik dia tu macam bercakap. Dan kau tak payah bisik lah, kau bisik pun orang dengar. Dia punya bisik tu pun orang dengar. Memang suara dia kuat kan. Cuma kelebihan dia bila macam tu dapat kerja sebagai Bilal dekat Singapura. Singapura kan tak boleh pakai mikrofon kan, jadi suara dia tu dah macam pakai mikrofon azan. Kuat suara tu kan. Baik, kalau boleh perlahan sikit daripada Fatihah, perlahan. Tak boleh, tak apalah. Dan disunatkan, adapun orang yang sembahyang seorang dan demikian lagi makmum pada tempat yang disunatkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Dan kalau sembahyang seorang diri, baca perlahanlah. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring kuat, maka disunatkan bagi makmum mengucap amin dengan nyaring. Allahumma hdina fi man hadait, imam baca. Makmum sunat baca amin kuat, macam amin Fatihah. Jangan takut-takut. Bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam. Dan setengah daripada doa selawat atas Nabi SAW. Selawat tu pun dikira doa juga. Maka disunatkan bagi makmum mengaminkan dia. Inilah yang diiktimadkan, yang diperpegangi Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Ini kitab Tuhfah. Kata setengah ulama, apabila dibaca oleh imam akan selawat atas Nabi, maka tiada sunat bagi makmum mengaminkan dia. Pendapat yang kedua, kata selawat tak sunat diaminkan. Hanya hendaklah ia menyemutui imamnya pada membaca selawat atas Nabi SAW. Sunat ikut sama-sama. Itu pendapat yang kedua lah. Dan apabila dibaca oleh imam akan sana puji-pujian, iaitu daripada fa'innaka taqdi. Maknanya Allahumma hdina sampailah waqina syarra ma qadait. Itu semua doa masuk pada fa'innaka taqdi. Ini sana puji-pujian.
daripada fa innaka taqdi hingga akhirnya, maka sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan. Makmum sunat baca dengan perlahan. Atau cara yang kedua, makmum boleh buat apa? Diam ia padahal mendengar bagi bacaan imamnya. Yang kedua, makmum boleh diam dan dengar bacaan imam. Maknanya imam sunat baca fa innaka taqdi itu hingga akhir kuat. Sunat, tak baca tak apa. Saya pun masa mula-mula guru saya ngajar ni fa innaka taqdi baca kuat, seram juga. Masa saya jadi imam kan, seram juga nak baca kuat ni. Kamu pas sembahyang kan apa pula macam tu. Ni ajaran sesat mana pula ni fa innaka taqdi kuat ni. Ya tak? Tapi tak ada yang macam tu bila buat macam tu, ada yang tak tanya, diam aja ikut aja. Yang tanya tu sebab nak tahulah. Saya pun sebutlah dalam kitab Sabilul Muhtadin bagi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Disunatkan imam baca fa innaka taqdi hingga akhir kuat. Atau membaca akan asyhadu. Cara yang ketiga, makmum boleh buat baca asyhadu atau asyhad. Aku naik saksi. Ada 3 cara lah. Maka yang pertama daripada yang 3 ini terlebih utama. Yang mana? Iaitu makmum membaca dengan perlahan. Fa innaka taqdi. Imam baca kuat, makmum baca perlahan. Itu lebih utama kerana mengikut bagi fi'il perbuatan Nabi SAW. Dan adakah batal sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu saddaqta wa barakta? Benar engkau. Ini bacaan selepas azan subuh, bacaan as-salatu khairum minan naum, kan? Boleh tak imam baca fa innaka taqdi, makmum baca saddaqta wa barakta? Kata Syekh Ibn Hajar, batal sembahyang dengan dia. Dan kata Syekh Ramli, tiada batal sembahyang dengan dia. Berbeza pendapat. Perbezaan pendapat ulama ni masing-masing ada dalil masing-masing. Bukan kerana tak suka, ada masalah peribadi ke apa, tidak. Dan tak adalah sampai mengutuk-ngutuk apalah, tak ada. Tak adalah jadi keyboard warrior ke apa, tak ada. Pasal Syekh Ibn Hajar alim, Syekh Ramli pun alim. Masing-masing ada dalil masing-masing. Dalam kepala mereka ni hafaz 30 juzuk Al-Quran, beribu-ribu hadis. Jadi kalau macam saya ni 30 surah pun tak hafal, hadis jauh kata 1000, ratus pun masih jauh, puluh pun tak berani lagi nak cakap. Beberapa mungkin. Itu pun suruh sebutkan sanadnya, hadis ni daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, daripada Rasulullah SAW. Itu tak payah tanya lah, memang tak ingat. Kalau macam saya ni nak mempertikai Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, fikir 2-3 kali lah. Sebab Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ni memang alim. Mereka berbeza pendapat pun ada dalil masing-masing. Baik. Jadi kata Syekh Ramli tak batal sembahyang dengan dia. Telah mengikut Syekh Ramli pada yang demikian itu Imam Ghazali. Imam Ghazali pun sama pendapat dengan Syekh Ramli. Dan adalah dalil keduanya tersebut pada tempatnya. Nak tahu dalilnya, rujuklah kitab mereka masing-masing. Senang je Syekh Muhammad Arsyad cakap. Ya tak? Pasal apa kalau semua masuk dalam kitab ni, orang lagi tebal. Tak terbaca nanti, tak habis. Ini pun kita tebuk-tebuk je ni. Maka jika tiada mendengar, makmum akan kunut imamnya kerana dibaca imam akan dia dengan perlahan. Kalau imam baca perlahan, atau kerana jauh ia daripada imamnya, penuh masjid, tak dengar. Ni kalau tak pakai mic lah, pakai mic biasa dengar kan. Atau kerana tuli telinganya pekat, atau mendengar ia akan suara yang tiada faham ia akan dia dengar tapi tak jelas apa butiran kataannya. Kalau macam tu, maka hendaklah ia, ini makmum, membaca kunut dengan perlahan seperti sekalian zikir dan doa yang tiada mendengar ia akan dia. Kalau berlakulah keadaan macam tu. Syahdan disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada iktidal rakaat yang akhirnya daripada tiap-tiap sembahyang fardu, lain daripada fardu subuh, tetapi kerana nazilah. Ini nama kunut nazilah ni. Artinya kerana kedatangan suatu bala. Sama ada ia melengkapi sekalian orang Islam, kena seluruh orang Islam, atau tertentu ia pada setengah orang Islam atau sebahagian sahaja. Jika kembali mudaratnya pada sekalian orang Islam seperti wabak dan taun dan qahta, kemarau dan belalang atau tikus dan hujan yang memberi mudarat akan rumah atau perkumaan padi,
dan seperti takut akan seteru musuh, dan seperti tertawan orang alim atau orang berani oleh orang kafir. Kerana tersebut dalam beberapa hadis, maknanya ada 2-3 hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW adalah membaca kunut sebulan di dalam sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kunut, kerana menolakkan kejahatan seterunya, musuhnya daripada sekalian orang Islam, dan dikiaskan atas takut akan seteru itu, musuh itu, barang yang lainnya. Ada hadisnya. Dan sunat pula membaca kunut nazilah itu dengan nyaring, kuat. Dan jikalau pada sembahyang sirriyah sekalipun, sembahyang senyap, iaitu zuhur dan asar, kunutnya baca kuat, sunatlah. Adapun kunut sembahyang fardu yang lain daripada subuh dengan tiada kerana nazilah, maka iaitu tiada sunat, membaca adalah ia makruh. Jadi kunut nazilah ini iaitu bacaan kunut Nabi SAW dan kunut Sayyidina Umar. Patah balik yang tadilah. Kunut nazilah ini bukanlah Allahumma inna nasta'inuka tu. Kunut nazilah ini iaitu kunut yang dibaca ketika balak, iaitu seluruh sembahyang fardu, kelima-lima sembahyang fardu dibaca, itulah kunut nazilah. Bacaan kunutnya apa? Patah balik yang tadi. Kalau nak baca dua-dua, bacalah doa kunut Nabi Allahumma hdina, dan tambah doa kunut Sayyidina Umar, iaitu Allahumma inna nasta'inuka. Kalau nak baca salah satu saja, yang afdalnya baca kunut Nabi Allahumma hdina. Kalau nak baca salah satu. Kalau nak baca Sayyidina Umar punya saja satu pun tak salah. Ini cerita afdal lah. Tapi bila kita dah biasa sebut Allahumma hdina tu kunut subuh, kalau dibaca sembahyang isyak, pelik juga kan. Saya kemarin masa hari Rabu tu dekat surau Desa Jaya tu, saya dah terangkan dululah dalam kitab. Jadi saya pun ingatkan, ni nanti kalau andai kata saya jadi imam isyak, andai kata saya cakap kan, kalau andai kata nanti saya jadi imam isyak, saya baca Allahumma hdina, jangan terkejut, jangan terperanjat. Ini isyak kan? Isyak kan? Bukan subuh kan? Yang pelik pula. Yang duduk kuliah kelas selamat, yang baru datang isyak kan pelik pula ni kan. Peranjat ni, tengok jam 8.30 malam ni, bukan subuh ni. Terkejut pula kan. Jadi jangan kita tersalah faham lah. Kebetulan saya tak hafal Allahumma inna nasta'inuka tu kan panjang dan tak selalu baca. Kalau yang hafal boleh dibaca ataupun tulis kat depan tu kan. Surau tu dah saya tak hafal, tulis kat depan pun tak ada. Jadi saya bacalah Allahumma hdina. Kemudian saya tambahlah sikit Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tambah sikit. Lepas tu tutup dengan selawat. Jadi dari segi istilah, kunut nazilah itu ialah kunut yang dibaca kerana kedatangan balak, dan dibaca pada kelima-lima waktu solat fardu, pada akhir rakaat yang akhir, i'tidal rakaat yang terakhir. Itulah istilah kunut nazilah daripada kitab inilah, kitab Sabilul Muhtadin. Cuma kita jangan kelirulah, yang Allahumma hdina itu bukan kunut subuh, kunut Nabi. Allahumma inna nasta'inuka itu kunut Sayyidina Umar. Baik, kita mulai sikit sampai insya-Allah. Kalau bukan kerana nazilah, tiada sunat membaca, adalah ia makruh, kerana ketiadaan warid hadis bersalahan dengan fardu subuh, kecuali sembahyang subuh lah, maka disunatkan padanya kunut atas itlaq, kerana nazilah atau tiada. Sebab ada wabak ke tak ada wabak ke, memang kunut selepas subuh tu memang disunatkan. Bukan selepas subuh, dalam sembahyang subuh tu memang disunatkan. Kerana nazilah, kerana mulia sembahyang subuh daripada sembahyang yang lainnya. Kenapa subuh je boleh walaupun tak ada nazilah? Sebab subuh mulia daripada sembahyang yang lain, serta tertentu ia dengan harus yang dahulu daripada waktu, dan dengan taswib, dan dengan keadaannya terlebih singkat. Sebab subuh pun 2 rakaat, pendek daripada yang lain, daripada sembahyang yang lain, maka adalah ia terlebih patut dengan menambahi kunut.
Adapun yang lain daripada sembahyang fardu 5 waktu, maka seperti sembahyang jenazah dimakruhkan padanya membaca kunut atas itlaq, iaitu sama ada ia kerana nazilah atau tiada kerana nazilah. Kalau sembahyang jenazah tak perlu doa kunut lah. Kenapa? Kerana diperbuati sembahyang jenazah atas mereka itu meringankan. Sembahyang jenazah pun tak ada rukuk sujud, duduk antara dua sujud, takbir sahaja. Memang nak suruh ringan lah. Jadi tak perlu ditambah kunut. Dan sembahyang fardu yang dinazarkan, janji dengan Allah Ta'ala, kan, dan tak perlu kunut. Dan sembahyang yang disunatkan di dalamnya berjemaah, sembahyang yang disunatkan sembahyang berjemaah, contoh sembahyang Idul Fitri, kan. Dan yang lain daripada keduanya tiada disunatkan padanya baca kunut. Maka jika dibaca pada sekalian itu kunut, maka di dalamnya tafsir rincian. Jika ada kunut itu kerana nazilah, maka iaitu tiada makruh. Tapi kalau sebab kedatangan balak tadi, tak makruh lah. Dan jika tiada kerana nazilah, maka iaitu makruh. Tapi kalau bukan kerana kedatangan balak tadi, makruh. Demikianlah hasil yang tersebut dalam Tuhfah. Itulah yang disebutkan daripada kitab Tuhfah, kan. Baik. Dalam kitab Idaman Penuntut ada tambah lagi doa kunut tu, iaitu selepas Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa jatuh ke tangan Yahudi, ada tambahan. Saya tak bawa buat kitab Idaman Penuntut. Ada ke sini? Tak ada. Dalam kitab Idaman Penuntut ada ditambahkan, Allahumma raddud alaina Masjidil Aqsa, ada tambahan. Boleh juga ditambah begitu, minta ya Allah patah balik, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke tangan orang Islam. Itu tambahan selepas kunut Sayyidina Umar tadi. Macam ni pun ada tambah juga, tak ada masalah, boleh. Yang penting dia bahasa Arab lah. Maknanya sekurang-kurangnya kita terdapat sumbangkan tenaga, kan. Apa berani ke? Saya sendiri pun belum tentu berani, kan. Dekat kebun arwah bapak saya betul-betul bersuara macam ni je takut. Tak? Apa nak pergi perang jauh sekali, kan. Jadi sekurang-kurangnya harta pun tak banyak nyumbang. Kalau lalu dapat tabung Palestin tu RM1 yang masuk. 50 dengan RM1 ada 2 keping. Ya RM1. Masuk 50 fikir 2 kali juga. Ni tak ada pecahnya ni. Jadi sekurang-kurangnya doa kita ni tak putus lah. Mudah-mudahan adalah sumbangan kita walaupun sedikit, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar ini bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.